Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alama Sarah binti Muhammad Fandi daripada DP1B. Pada era pemodenan ini, isu halal dan haram sering hangat diperkatakan di seluruh negara. Hal ini demikian kerana terdapat banyak keluaran produk-produk yang mewujudkan rasa syak wasangka dan membingungkan kepada kita. Isu ini sering menjadi bualan terutamanya di media sosial di mana kita sering menerima pelbagai bentuk maklumat berupa gambar atau teks mengenai isu halal haram melalui media sosial khususnya seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Hal ini menimbulkan permasalahan adalah kerana maklumat yang dikongsi tidak mempunyai kebenaran dan kesahihan sehingga dapat menimbulkan sesuatu isu. Keadaan ini menyebabkan pengguna Islam semakin keliru dan tidak lagi menggunakan produk yang dikatakan tidak halal itu. Mungkin ada kebaikannya. Namun, apa kata kalau maklumat yang tersebar syarat dengan fitnah atau sengaja dilakukan pihak tertentu untuk memboikot produk berkenaan. Oleh itu, setiap perniagaan yang mengeluarkan sebarang produk mestilah mendapatkan pengesahan halal daripada pihak JAKIM untuk menjamin produk mereka halal diguna pakai oleh orang Islam. Baru-baru ini, tular satu makanan yang dikenali sebagai Planet Gummy dan Eyeball Gummy. Makanan tersebut merupakan satu manisan jeli yang popular di aplikasi TikTok dan Instagram. Ia kerana terdapat beberapa influencer dan pengguna aplikasi tersebut telah memakan dan membuat review terhadap jeli tersebut. Setelah itu, ramai pengguna media sosial membeli dan ingin mencuba makanan tersebut sehingga menjadi bualan tentang status halal jeli itu. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa jenama yang mengeluarkan makanan tersebut tidak mempunyai status halal yang jelas dan nyata. Oleh itu, para pengguna media sosial telah membuat pelbagai andaian mereka yang tersendiri. Assalamualaikum, nama saya Nurjita Aisyah binti Rasul dari kelas 1B, nombor metrik DPH 02125811. Saya akan menerangkan latar belakang gula-gula Planet Gummy. Gula-gula Planet Gummy meningkat popular di media sosial. Nama yang tertarik dan mudah untuk mencuba kerana dikatakan enak dan corak menarik perhatian. Malah sesiapa sahaja mengikut trend ini dengan mencuba makanan tersebut menerusi perkongsian video, biasanya akan mendapat tontonan yang sangat tinggi. Namun begitu, serta gula-gula itu yang dikatakan tidak halal telah memberi kejutan kepada orang ramai. Melihat keraguan ini telah menjadi buah mulut, sehingga netizen tampil menjelaskan perbezaan gula-gula yang antara yang halal dan juga sebaliknya. Walau bagaimanapun, bahagian hak halal JAKIM telah memberi perhatian terhadap perkara ini dan siasatan akan dijalankan. Difahamkan, makanan tersebut merupakan produk import dari China dan Korea. Seterusnya, punca isu mengenai gula-gula Planet Gummy. Pengguna telah dikejutkan mengenai produk yang dijual secara dalam talian mengandungi bahan tidak halal. Pendedahan ini dibuat menerusi sebuah akaun TikTok dan menyebabkan Facebook bahagian hub halal JAKIM dihujani pertanyaan untuk mendapat kepastian lanjut. Maklumat mengenai isu ini diberi perhatian dan siasatan akan dijalankan memandangkan produk tersebut merupakan produk import. Sebagai pengguna, semua pihak dinasihatkan agar lebih berwaspada apabila membuat pembelian secara dalam talian dan pastikan status halal produk terlebih dahulu. Elakkan keram jebuan dengan mengutamakan produk yang memiliki sijil pengesahan halal Malaysia yang sah kerana ia dijamin halalan thayyiban, iaitu suci, bersih dan selamat serta mengikut garis panduan serta perundangan berkaitan halal yang telah ditetapkan di negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syafiq bin Masnawi di PH 20212416. Isu masih dalam siasatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan tiada keputusan rasmi dalam pengharaman Planet Gummy tersebut oleh mana-mana majlis agama Islam. Meskipun begitu, ini tidak menghalang seseorang Muslim untuk bijak dalam mengambil berat tentang pemakanan halalan thayyiban dan mengelak diri dari perkara yang syubhah maupun haram. Terpapar pada kandungan produk tersebut terdapat konten pork, iaitu kandungan babi. Meskipun masih ada yang mempertikaikan keharamannya, ia tetap masih jatuh pada hukum syubhah. Mengambil petikan daripada ceramah Ustaz Kazim Ilyas. Beliau berkata, Nabi SAW pernah bersabda, di antara halal dan haram adanya syubhah. Apa itu syubhah? Perkara yang tidak diketahui status halal maupun haramnya suatu benda. Nabi SAW pernah berpesan kepada kita, siapa yang mengelak daripada benda syubhah, dia telah menyelamatkan agamanya dan maruahnya.
Sabda Nabi lagi, waman waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Dan siapa yang terlibat dalam perkara syubhah, maka dia telah pun tergelincir dalam perkara yang haram. Kesimpulannya, halal dan haram itu jelas. Persoalannya, kenapa kita perlu ambil perkara syubhah? Benda yang tak pasti halal ataupun haram. Elakkanlah ambil meskipun ada yang mempertikaikan halal dan haram benda tersebut. Kerana itu lebih baik. Assalamualaikum, nama saya Nurhanisha binti Zahrulai dari kelas DP1B, nombor metrik DPH 2021-26-210. Kesan isu terhadap negara. Pertama, boleh menimbulkan keresahan pengguna, perasaan benci dan marah yang terpendam di hati oleh umat Islam terhadap pengeluar atau pengusaha makanan bukan Islam atau yang tidak halal. Ini dapat merosakkan nama baik negara, terutamanya negara Islam dalam industri pemakanan yang halal. Difahamkan makanan viral tersebut merupakan produk import dari China dan Korea. Untuk makluman, isu ini telah diberi perhatian dan siasatan akan dijalankan memandangkan produk tersebut merupakan produk import. Isu makanan ini amat sensitif kerana status halal sesuatu produk tersebut. Seterusnya, hilang dan luntur kepercayaan rakyat terhadap institusi Islam seperti JAKIM dan agensi-agensi penguatkuasa di bawah kerajaan yang lain. Ia akan memberi kesan terhadap pemerintahan negara. Sepatutnya menteri yang berkaitan kepenggunaan dan bidang hal ehwal umat Islam perlu proaktif akan perkara ini supaya umat Islam sentiasa berhati-hati dalam membeli atau memilih makanan yang menular atau trend pada waktu ini. Di samping itu, penyalahgunaan logo halal dari pelbagai agensi Islam secara berleluasa boleh menimbulkan lagi isu pengusaha makanan atau pemilik pasaran bukan Islam untuk mengambil jalan mudah, melanggar undang-undang dan mengenepikan soal isu halal dan haram yang boleh mewujudkan konflik agama dengan kebanyakannya majoriti umat Islam berada dalam negara ini. Hal ini sebaiknya dicegah dari awal untuk mengelakkan nasi menjadi bubur. Harapan saya agar agensi pihak kerajaan dan pengusaha industri makanan mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini demi kebaikan dan keharmonian masyarakat. Pengguna juga haruslah sentiasa berhati-hati sebelum membuat pembelian secara online dan dapatkan kepastian mengenai status halalnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Nazri dari kelas DP1B. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin membentangkan tentang solusi atau lebih mudah difahami ialah jalan penyelesaian. Di tahun sebelum ini, negara Malaysia telah mengalami beberapa konflik berkenaan status makanan yang giat viral di aplikasi TikTok dan tempat membeli belah dalam talian iaitu aplikasi Shopee. Pada ketika itu, ramai pengguna tidak berpuas hati dan ada juga yang kuat membantah tentang gula-gula ini iaitu Planet Gummy Bear dan Eyeball. Menurut pengguna di aplikasi TikTok pada ketika itu dan pada awalnya gula-gula itu boleh dimakan, tetapi selepas ia telah dilihat semula oleh pengguna di Malaysia, gula-gula tersebut mempunyai bahan yang sudah terang lagi bersuluh iaitu daging babi. Solusi yang pertama ialah melalui pandangan ulama pada gula-gula ini ialah masih dalam keputusan dan tiada keputusan rasmi dalam pengharaman pada gula-gula ini. Hal ini bukan kerana sekiranya seseorang Muslim itu tidak mampu untuk menghalang seseorang itu untuk mengelakkan perkara seperti ini, ibarat tidak mampu untuk menjaga maruah agama Islam dan maruah diri. Meskipun ada yang masih mempertikaikan walaupun ia telah jatuh sebagai hukum syubhah, ia tetap tidak boleh untuk ambil makanan ini. Pada akhir, solusi yang pertama ialah sentiasa mencari jawapan yang sebenar agar tidak terlibat dengan perkara syubhah. Solusi saya yang terakhir ialah melalui kesan terhadap negara, ialah menimbulkan keresahan, rasa benci dan marah yang terpendam dalam hati pengguna Islam, sama ada pembeli maupun penjual. Ia membuatkan perasaan seseorang itu tidak sedar hati atas makanan ini iaitu Planet Gummy Bear ataupun Eyeball. Perkara ini telah membuatkan seseorang itu hilang dan luluh kepercayaan terhadap industri yang menghasilkan gula-gula, walaupun ianya tidak kena-mengena langsung dengan gula-gula Planet Gummy Bear tersebut. Cara penyelesaian ialah mengambil semula kepercayaan dan keyakinan agar pengguna maupun pembeli yakin dengan produk yang dihasilkan. Cara penyelesaian yang kedua ialah meletakkan bahan yang sebenar dan meletakkan logo halal yang sah
daripada pihak JAKIM agar makanan tersebut diyakini status yang sebenar iaitu halal. Sekian itu saja daripada saya akan sambung dengan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hamira binti Ali, Degree Program DP Kelas 1B. Sebagai kesimpulan, setiap perniagaan mestilah mendapatkan kelulusan daripada JAKIM terhadap setiap pengeluaran produknya. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya makanan itu menjadi suatu trending iaitu yang sedang hangat tular di media sosial seperti isu yang dibahaskan tentang planet Gummy dan eyeball Gummy yang dikenali sebagai manisan jeli. Dalam konteks ini, ramai pengguna media sosial yang akan mencuba segala pemakanan yang sedang hangat tular. Namun begitu, status kehalalan produk tersebut tidak sempat disiasat oleh pihak JAKIM. Makanan tersebut telah dicuba oleh ramai pengguna dan membelinya secara atas talian tanpa menyedari tiada status kehalalannya. Oleh hal yang demikian, elakkan keraguan terhadap status halal haram makanan iaitu syubhat dengan mengutamakan produk yang memiliki sijil pengesahan halal Malaysia yang sah kerana ia dijamin mengandungi halalan thayyiban yang bermaksud bersih dan selamat serta cara penghasilannya mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh syarak. Oleh itu, sebagai pengguna beragama Islam, semua pihak dinasihatkan agar lebih berwaspada apabila membuat pembelian secara dalam talian dan pastikan status halal produk itu jelas kehalalannya terlebih dahulu.